Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara saya sekalian. Nak check voice dulu, baru saya masukkan jack tu tadi. Hampir terlupa pula. Okey, dapat ya suara. InsyaAllah saya dah nampak lampu hijau. Dan petang ni ada kaitan dengan bulan puasa kita yang dianjurkan, iaitu buah kurma. Tetapi ada soalan yang saya terima. Kadang-kadang semasa sebelum bulan puasa dulu dah ada orang tanya, "Dok, tolong buat sikit tentang kurma." Tahun lepas saya pernah buat tentang kurma, kalau you ingat. Tapi jarang-jarang orang ingat, lebih daripada 2 bulan dah lupa langsung. Saya sendiri pun kadang-kadang dah lupa juga. So kita peringatkan balik. Tetapi yang penting bukan soal apa yang saya cerita tahun lepas. Yang penting adalah yang terkini. Kenapa orang soalkan sangat tentang boleh ke tak boleh makan kurma masa terutama sekali berbuka puasa ataupun bulan puasa ni. Boleh-boleh. So kalau semua dah bersedia, sila tekan like, tekan love, dan yang paling penting share. Sebab anda akan memberi sedikit manfaat, sekurang-kurangnya minimum 1 orang. Kalau dapat kita beri manfaat, itu adalah lebih baik daripada kalau kita yang belajar sendiri. Ilmu ni memang saya akan bagi pada anda, sama ada you blood pressure ataupun diabetes, kita fokus. Sehingga kan nanti kalau you terdengar perkataan seperti kanser pun, atau autoimun, atau penyakit-penyakit kronik lain, apa kaitannya dengan kurma? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurma, anda dah tahu kan, dia dah lebih kurang 5,000, 6,000 tahun orang dah gunakan yang dinamakan kurma ni. Tetapi sebenarnya kenapa Rasulullah SAW menganjurkan sangat kurma, saya nak cerita malam ni atau petang ni. Tetapi bagi mereka yang diabetes atau blood pressure, tunggu sekejap. Jawapannya di hujung rancangan sekejap lagi. Sama ada you boleh ke tak boleh makan. Okey, dengar aja dulu. Yang penting ramai orang tahu dia punya manfaat, sampai dekat 2-30 manfaat. Tapi saya akan highlight sedikit saja dulu. Semoga you dapat peringatan tu, sebab ramai dah lupa, betul tak? Cuma saya mulakan dengan 100 gram, lebih kurang 5 hingga 6 biji saiz yang medium. Kurma adalah lebih kurang 300 kalori. Saya ulang, antara 5-6 biji, maksimum 7 biji lah, tengok saiz dia. Kalau ajwa tu lah, besar-besar ajwa tu. Kalau yang medium size mungkin 4-5 biji saja. Tapi kalau medjool, tahu medjool tak? Mungkin 2 biji pun yang besar-besar tu dah hampir dekat 100 gram. Kalau 100 gram dia hampir dekat 300 kalori. So you kena ingat lah, medjool paling-paling 2-3 biji. Kalau yang saiz sederhana tu lebih kurang 5-6 biji. Kalau ajwa yang kecil-kecil bulat-bulat tu mungkin sampai 7-8 biji untuk dapat 300 kalori. Kalau 300 kalori tu you tak dapat faham, tak apa. Tapi kalau you ambil semangkuk nasi, you terbalikkan dia penuh tu, kalau kedai mamak semua tu, kalau dia bubur tu, tu hampir 300 kalori. Nasi putih, faham-faham? Alright, so itulah lebih kurang maksudnya. Kalau kita dah makan 7 biji, dah hampir dekat satu mangkuk nasi yang telah diterbalikkan, nasi putih tu. Jadi power tak? So power juga. Tapi you kena tahu apa kandungan kurma sebenarnya. Kurma dia banyak nutrien, dia banyak vitamin, banyak zat-zat mineral, banyak antioksidan. Kalau you dengar yang basah tu satu cerita, tapi kalau dia dikeringkan, dia punya kalori lagi tinggi kalau dibandingkan dengan kalau you pernah dengar rutab. Apa? Kata rutop ke rutab. Okey, so rutab tu yang warna kuning-kuning, yang masih lagi segar tu kan, yang masih lagi baru dipetik tu, sekarang dah boleh dapat kat Malaysia pun dah ada. Kat setengah-setengah supermarket tu dia ambil, dia masuk dalam peti ais, boleh makan lagi benda tu fresh. Yang tu dia lebih orang kata apa, tak manis dibandingkan dengan yang dah kering. Kering tu manis melecah. Tahu manis melecah tak? Orang Kelantan kata apa? Manis leting. Macam tu lah. Tetapi manis tu adalah datangnya daripada glukos, fruktos dan sukros. Saya ulang, glukos, fruktos dan sukros. Dia ada tiga-tiga sekali dalam tu. Tak gula putih macam you anggapkan gula pasir itu saja. Itu dipanggil sukros. Tapi bila dicampur dengan glukos dengan fruktos, jadi glycemic index. Ni orang diabetes, orang yang high cholesterol, high blood pressure dengar. Glycemic index dia 42. Saya bagi 42, nanti saya cerita hujung-hujung sama ada boleh makan tak boleh makan. Okey, sabar dulu.
Okey. Kalau kita tengok dalam kandungan seperti ada iron, ni lah zat besi, ada potasium, banyak vitamin B kompleks dalam tu, ada vitamin C juga walaupun tak tinggi, ada copper, ada apa lagi, magnesium, manganese, ada selenium, kalau you pernah dengar phosphorus, pernah dengar kan? Kalsium, magnesium, semua tu memang banyak. Potasium yang paling tinggi dalam buah kurma ni. Sodium tak banyak, bagus, dia kurang. Dia ada boron juga. Saya sebut nama-nama ni bukan nak bagi you pening kepala, tapi bila saya sebut tu, you jangan kata nampak macam tak ada benda pun, cuma manis je. Tapi itu manis salah satu sifat dia, tetapi lain pada tu dia ada banyak lagi khasiat dan zat-zat gizi yang cukup cantik. Yang paling penting, yang paling menyihatkan ialah fiber, banyak serat. Okey, air pun ada jugalah. Lepas tu dia ada apa lagi yang dipanggil seperti fluoride, ada lagi niacin, ada amino acid, protein-protein yang 23 jenis, ada sikit omega 3 walaupun tak banyak, tapi yang paling tinggi juga antioksidan. Antioksidan ni benda-benda yang berkarat dalam badan kita. Buah kurma boleh bantu untuk mendetoxkan dia. Maklumlah dia tinggi dengan polyphenol. Kalau you dengar perkataan polyphenol ni, jangan takut, sebab you pernah dengar beta carotene kan, flavonoid pernah dengar kan. Phenolic acid, semua ni adalah untuk menyahkan bahan-bahan yang senang berkarat, ataupun orang panggil free radical. Badan kita dia banyak benda-benda yang senang berkarat, kita perlukan sesuatu untuk keluarkan. Baik, saya cepat cerita keuntungannya dulu. Okey, dan kesan sampingannya untuk orang diabetes dan blood pressure. Tunggu. Okey. Nombor 1, dia tinggi dengan tenaga. Maklum sajalah, siapa yang tak cukup tenaga, sebab tu dianjurkan kita buka puasa dengan kurma dulu, lepas tu air. Kalau nak ikut aturan lah, kurma ikut angka ganjil 1, 3 atau 5 cukup. Kalau lebih daripada 5 tu saya rasa you dah mula tak faham nanti. Sebab apa saya kata tadi, 300 kalori dah cukup dah tu, macam semangkuk nasi dah. Lepas nak pergi sembahyang, setengah orang sembahyang dulu maghrib, lepas tu dia buka puasa yang secara penuh kan, makanan dia kan. Tadi dah 300, sekarang kau makan 1000 lebih, buka puasa nanti dah dekat 2000 pula dah. Faham? Jaga baik. More energy, kurma dah cukup bagi. You ada 3 biji angka ganjil yang bagus. Lepas tu kolesterol dia boleh kurangkan. Sebab tu bila kolesterol dikurangkan, dia mengawal masalah sakit jantung dan juga masalah stroke. Ni ada kaitan ni, masalah stroke dan masalah sakit jantung. Jadi bagus sangat-sangat lah. Digestion, pencernaan cukup cun. Sebab apa? Dia ada fiber, dia ada banyak mineral-mineral yang diperlukan untuk proses pencernaan makanan, dan dia menyelesaikan masalah sembelit ataupun cirit-birit. Dua-dua dia boleh. Kalau cirit-birit pun boleh, kalau sembelit pun boleh. Yang sembelit selalunya kita galakkan you rendam. Kalau you ada lebih daripada sehari 2 masa sembelit kan, 3-4 hari ni tak betul je, tak lawas je, buang yang besar tu, ambil 3-4 biji, rendam dalam 1 gelas air tu, besok you minum air dan you ambil isi yang dah lembut tu. Amalkan tu 2-3 kali sehari pun tak apa, supaya senang. You buang air besar. Dan kalau diarrhea, tak payah buat untuk malam you nak rendam tu, tetapi apa you buat ialah you makan terus fresh. Okey. Lepas tu disebabkan dia tinggi dengan potasium, potasium, dan rendah dengan sodium, dia amat bagus untuk orang yang ada blood pressure. Saya dah bagi jawapan. Tetapi tak semestinya orang blood pressure boleh makan. Sabar dulu. Okey, yang penting you kena tahu dia ada kesan untuk blood pressure. Okey, maksudnya memberi keseimbangan. Dia boleh betulkan keadaan. Cantik tak? Satu lagi, dia bagus untuk mata, bagi mereka yang ada rabun malam ataupun kering mata, very good. Dan anda tahu dia ada vitamin A juga dalam kurma tu. Untuk tulang, saya tadi sebut perkataan boron. Boron ni lah mainkan peranan dengan adanya copper, adanya kalsium, ada manganese lagi, ada magnesium, memang bagus untuk tulang. Orang yang takut pada osteoporosis, amalkan makan buah kurma daripada sehari ke sehari, istiqomah lah perkataannya.
Macam ambil suplemen juga, okey, osteoporosis kita dah settlekan dia. Lepas tu immunity, zaman sekarang boleh jadikan makanan kurma sebagai makanan kudapan ataupun tambahan kita, no problem. Yang paling saya nak ingat kali sekali, dia tinggi dengan antioksida, kan, lawan karat tadi tu yang paling bagus, kan, mineral, vitamin, serat, ada antioksida. 4 ni saja kalau dalam kurma lebih pada cukup. Tetapi dia ada lagi kebaikannya untuk otak pula. Otak kita yang bila dah dewasa ni senang lupa-lupa, senang nak jadi nyanyuk semua, dia terkenal untuk mengurangkan masalah Alzheimer dan dementia. Ramai orang juga yang bermasalah dari segi memori, nak belajar, nak baca Quran, kadang-kadang lupa, sambil semayang pun boleh, ayat-ayat biasa pun kadang-kadang dah tersangkut-sangkut. Jaga baik. Bagi mereka yang resah gelisah pun bagus, ya. Kita amalkan kurma. Okey, lagi kita bagi kebaikan dulu, lepas tu kita cerita banyak mana boleh makan atau tak boleh makan. Okey, metabolisme kita meningkat. Bagi mereka yang nak kuruskan badan pun boleh, tetapi bagi mereka yang nak naikkan berat badan pun boleh. Dahsyat kurma ni. Saya selalu persoalkan apa saja yang Allah bagi, sama ada melalui wahyu ataupun direct terus kepada Rasulullah SAW, mesti ada dia punya hikmah dia, mesti ada rahsia dia, mesti ada dia punya manfaat, keajaibannya. Jadi bila dulu ataupun sampai sekarang pun orang kata manis sangatlah kurma ni. Kalau tak percaya, you tanya banyak guru-guru mazhab kat luar sana, ya, especially yang tak faham tentang Islamic value ni semua ni, kadang-kadang dia pakai surface value je. Oh, kalau manis sangat-sangat ni memang tolak ke tepi. Tak semestinya. Sambung. Contoh, selain daripada tu, kulit akan jadi lebih glowing, lebih berseri. Lepas kalau kulit ada kaitan dengan rambut, dengan kuku, memang dia jaga. Lepas tu saya cepatkan cerita tentang fiber. Bila ada fiber je, bakteria kita happy. Bila bakteria kita happy, semua jadi happy. Faham? Sebab kita selalu kata yang ni lah brain yang kedua, second brain. Maksudnya ni brain pertama, ni brain kedua. Sebab apa? Otak memberi rangsangan ataupun pengaruh kepada apa yang kita fikirkan. Sebab you nak tahu tak, hampir berapa persen daripada enzim kita, hormon kita ataupun vitamin kita yang dibuat oleh bakteria kita sendiri. Ada setengah vitamin tu seperti macam B12 semua tu, kalau bakteria tak bantu, memang kita tak dapat langsung, walaupun kita boleh dapat daripada makanan. Tetapi kalau bakteria tu tak proses, dia tak boleh bertukar. Faham? Baik. So fiber adalah prebiotik kepada bakteria kita yang tunggu-tunggu tu. Baik, seterusnya antioksidan, berapa kali dah saya sebut, tapi kali ni saya nak bandingkan dengan buah fig, buah tin atau buah prune atau buah plum atau apa lagi yang buah ni grapes yang jadi kismis semua tu. Kalau you bandingkan dengan buah kurma yang paling tinggi antioksidan di antara semua buah-buahan yang manis macam ni. Faham? Okey, good. Sikit lagi, dia ada antimikrob, dia lawan bakteria, dia juga ada sedikit sebanyak lawan virus walaupun tak kuat, tetapi dia juga digunakan untuk orang yang nak senang beranak. Tahu tak, natural labor. Kalau selalu you takut nak pergi doktor nak operate ke cesarean ke apa, you amalkan daripada awal lagi. Kalau dah mula pregnant tu ataupun daripada awal sebelum pregnant pun dah amalkan kurma. Kata kajian, natural labor, senang beranak secara natural, bukan melalui tingkap. Okey. Okey, dan bagus juga untuk bayi pun. Bayi tu pun sebabkan kan dia ada iron, ingat tak, dia ada bahan-bahan yang boleh menyelamatkan baby pun sekali. Maksudnya bagi baby tu sihat. You ingat tak Nabi Isa alaihissalam, dia ibundanya Maryam kan, bila waktu nak bersalin tu dia dapat arahan untuk pergi ke pohon kurma, betul tak? Sebab mungkin masa tu dia lapar ke, dia tanya nak makan apa, Allah bagi idea ataupun bagi jalan untuk dia pergi ke pohon kurma untuk goyang-goyangkan pohon tu. Bila buah tu jatuh, dia makan retabnya. Itu sebagai petunjuk daripada Nabi Isa alaihissalam lagi dah mula ada kebaikannya, kan? Jadi kita
ingatkanlah diri kita bahawasanya ada lagi 3-4 lagi, cuma mungkin tak berapa mustahak lagi dah. Umpamanya untuk arthritis, untuk buah pinggang pun, wah tak mustahak apa. Kalau saya buah pinggang, saya happy lah ni. Lepas tu untuk orang yang suka makan manis, inilah berganti dia. Daripada you makan gula atau kuih atau benda yang manis, coklat semua tu, lebih baik you ambil buah kurma. Dia menghilangkan sweet craving, rasa kempunan nak makan benda-benda yang manis. Dan ujung-ujung sekali, siapa yang stres, dia menenangkan keadaan sebab ada magnesium, memang terkenal. Dan ada, ini kononnya lah, tapi saya tak berani kata betul tidak, tapi ada beberapa kali orang tulis pasal orang lelaki punya cerita ni. Maksudnya sperm motility dia, pergerakan sperma dia, dia punya masalah nafsu, libido dia, katanya ada kaitan juga dengan buah kurma sebab ada zinc, ada magnesium, ada potasium. Okey, tapi yang tu dah kat bawah-bawah lah kan. Ada sikit lagi anemia saya dah cerita. Dan last kali yang saya tak mau lupa ialah kanser. Terkenal untuk colorectal cancer. Ini antara makanan yang digalakkan waktu you kena kanser. Dan memang ada kajian, disebabkan dia tinggi dengan, ingat tak tadi, antioksida. Dia bukan buang karat saja. Bila buang karat tu maksudnya membersihkan, mendetokskan. Jadi kanser sel pun kurang ataupun susah nak hidup dalam keadaan yang bersih macam tu. Faham? So yes, they found out cancer can also be help sebagai penawar. So banyak tu kan. Saya rasa cukup dulu. Yang penting jawapan kepada soalan hari ini. Diabetes dan blood pressure punya pesakit, termasuklah yang ada masalah penyakit-penyakit yang kronik yang lain seperti autoimmune semua tu, ataupun arthritis. Tadi saya kata semua ada jawapan kan. Dia membantu kan. Sehingga kawan diabetes pun saya tak sempat sebut tadi, tetapi ada dalam kajian mengatakan diabetes juga dapat dibantu oleh buah kurma. Cuma sekarang cuma senang je jawapannya untuk soalan hari ini. Topik kita, boleh ke tak boleh? Jawapannya boleh, tetapi ada had. Had ni yang penting. Kalau you salah pakai had ni, salah ambil kesempatan ni, you akan reverse. Daripada dapat positif, impactnya dia jadi negatif. Apa yang positifnya ialah kalau you makan bawah daripada 300 kalori yang saya cakap tadi. Ingat tak, mula-mula saya cerita, kalau yang buah ajwa, kurma ajwa, antara 4, 5, 6, maksimum 7 lah katakan, kalau kecil-kecil sehari. Jadi you bagi 4 pada buka puasa, 3 untuk sahur. Sahur pun boleh, memang digalakkan. Dengan air je pun cukup. Kalau you tak makan lain pun lebih pada cukup. Saya ulang, kalau kan Rasulullah SAW masa tak ada makan, cerita 2-3 bulan tu kan, cuma di bergantung dengan kurma dengan air je, betul tak? Jadi boleh, memang petunjuk dah ada kat situ. Satu lagi, kalau you ambil buah yang sederhana saiz, antara 3 hingga 5 biji ni untuk orang diabetes dan blood pressure. Kalau medjool, antara 2 hingga 3 maksimum satu hari. Saya ulang lagi sekali, maksima. Maksudnya kalau lebih pada tu, you dah reverse. Sebab apa? Dia punya gula punya impact tadi, sebanyak yang saya cerita tadi, antara 3, 4 dan 5 maksimum, itu dah okey dah. Okey. Kalau medjool, saya kata apa, kalau besar sangat sampai lebih pada ibu jari kita ni, dia punya makan sebiji dah kenyang, tak payah tambah lagi dah. Sebiji buka puasa, sebiji sahur. Kalau yang besar-besar tu. Baik. Jadi kalau lebih, apa jadi? Kalau lebih, kan ingat tak, glukos, fructose dan sucrose, walaupun ni semua daripada buah, dan saya suka you makan benda-benda daripada buah-buahan ni, tapi untuk tujuan orang diabetes dan blood pressure ataupun penyakit-penyakit yang kronik, especially penyakit autoimmune yang lawan balik diri sendiri, psoriasis, rheumatoid arthritis, pernah dengar kan semua tu, ada IBS, irritable bowel syndrome, yang kembung perut semua tu, kalau boleh tutup ikut maksimal tu. Lebih dia akan lawan, dia akan meningkatkan you punya gula, dia akan meningkatkan you punya insulin. Bila insulin tu dah mula mengamuk, dia tak akan menyihatkan you, bahkan dia menaikkan you punya glukos, you naikkan you punya blood pressure, semua yang panas-panas, inflamasi tu akan menyala balik. Faham? So semua jawapannya dah dapat.
Sebenarnya jawapannya boleh, tetapi jangan lebih pada had. Itu saja. Dan kalau you nak amalkan hari-hari pun tak apa. Saya selalu kata kalau 3 biji sehari dah lebih pada cukup. Okey, untuk saiz yang sederhana. Okey, kalau macam tu saudara sekalian, saya mengharapkan you dah dapat sedikit manfaat pada petang ni. Kita doakan semoga hidup you sentiasa bahagia, dan janganlah mengatakan penyakit tu sampai bila-bila, tak ada harapan lagi. Itu adalah satu kesalahan yang paling besar, sebab kita melawan kata setiap penyakit tu ada ubatnya kecuali mati. Okey, dan sebab tu kita galakkan you ambil DND Sachainchi Oil, sebab omega 3 tu memang melawan banyak penyakit, dengan bantuan buah kurma lagi, cun. Lepas tu ada Harbajela lagi, ada Habatus Sauda semua. Memang you pernah dengar kan, ambil Habatus Sauda, ambil dengan buah kurma, ambil dengan honey. Clear. Okey, tapi saya buat Harbajela tu lebih ditambah untuk nak lawan masalah immunity kita yang rendah sekarang ni. Maklumlah zaman-zaman COVID ni. So last kali ialah seperti biasa D3K2, sebab kat sini tak banyak vitamin D, walaupun ada, kurma ada, tapi tak cukup kuat, ya. So vitamin D3 selalunya datang dengan K2. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih.